Okey, jadi anda baru dapat panggilan temuduga untuk internship video kreatif. Tahniah. Itu dah satu langkah besar tau. Sekarang, jom kita pastikan anda bukan sekadar pergi, tapi anda pergi untuk memukau mereka. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas semua yang anda perlu tahu untuk betul-betul berjaya. Mesti rasa teruja campur gementar sikit kan? Biasalah tu, normal sangat. Sebenarnya, dapat panggilan temuduga tu pun dah satu kemenangan. Tapi, persediaan, itulah kunci yang akan tukarkan peluang ni kepada tawaran yang sebenar. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, kita akan hadap benda ni sama-sama. Anggaplah ini macam pelan tindakan atau game plan anda. Kita akan pecah-pecahkan soalan-soalan yang biasa ditanya itu kepada beberapa kategori utama. Mula dari soalan pribadi, sampailah ke soalan yang nak uji kreativiti anda bila tengah stres. Lepas ni, anda akan tahu apa nak jangka dan paling penting, macam mana nak jawab dengan padu. Okey, jom kita mula. Bahagian pertama sekali semestinya tentang first impression. Soalan-soalan peribadi. Ini bukan setakat nak tahu pasal latar belakang anda tau, tapi lebih kepada nak tengok personality, semangat dan apa sebenarnya yang mendorong anda sebagai seorang kreatif. Soalan paling biasa tapi selalunya paling susah nak jawab. Sila perkenalkan diri anda. Kunci dia jangan senaraikan fakta je. Bina satu cerita. Mula sikit je pasal akademik, lepas tu terus masuk bahagian paling best, projek video terbaik yang anda pernah buat. Dan akhir sekali, tutup dengan penuh semangat. Kenapa anda betul-betul minat dengan industri ni? Ingat, ini bukan resume, ini kisah anda. Yang ini pula soalan cepu mas yang boleh bezakan anda dari calon lain. Kenapa syarikat kami? Tolonglah, jangan bagi jawapan umum macam sebab syarikat ni best. Kuncinya, buat homework anda. Sebut secara spesifik. Mungkin ada satu kempen atau video diorang yang anda betul-betul suka. Ceritakan kenapa benda tu bagi inspirasi ke anda. Baru nampak minat tu tulen, bukan sekadar nak kerja je. Soalan pasal kekuatan dan kelemahan ni selalunya nak uji kejujuran kita. Untuk kekuatan, senang. Kaitkan terus dengan kerja video. Contohnya, kemahiran editing, penceritaan visual, apa-apa je lah. Untuk kelemahan pula, jangan takut. Relax je, jujur, tapi yang paling penting, tunjukkan yang anda sedar dan ada pelan untuk perbaikinya. Ini bukan tanda anda lemah, tapi tanda anda matang. Okey, settle bab peribadi. Sekarang, kita masuk ke bahagian teknikal. Inilah masanya untuk anda buktikan yang anda bukan setakat ada idea gempak, tapi anda ada kemahiran untuk jadikan idea itu kenyataan. Jom tengok apa yang diorang nak tahu. Diorang confirm akan tanya, okey, software apa yang anda mahir guna? Jadi sama ada Premiere Pro, Final Cut, DaVinci bersedia untuk beritahu tahap kemahiran anda. Mungkin anda pro gila dalam Premiere, tapi baru nak berjinak-jinak dengan After Effects, jujur je, tak ada masalah. Dan jangan lupa, kalau ada kemahiran tambahan macam Photoshop atau Illustrator, itu bonus besar tu. Okey, yang ni pula pengetahuan teknikal yang boleh buat penemu duga tu betul-betul kagum. Faham tak spesifikasi untuk platform yang berbeza? Macam TikTok lain, YouTube lain. Bila anda boleh terangkan pasal resolusi, pasal frame rate, itu menunjukkan anda bukan setakat tahu buat video, tapi anda faham macam mana nak sesuaikan kandungan tu untuk audiens yang berbeza. Penting sangat ni. Dan satu lagi, walaupun mungkin jawatan tu lebih fokus pada editing, jangan sesekali pandang rendah pada pengetahuan masa dekat set penggambaran. Kalau anda ada pengalaman pegang kamera ke, pasang lampu atau rakam audio, tolonglah sebutkan. Ini tunjuk yang anda faham keseluruhan proses buat video, dari A sampai Z. Alright, kita beralih ke bahagian yang pada saya paling best, bahagian kreativiti. Dekat sini, penemu duga nak tengok macam mana otak anda berfungsi. Bukan pasal idea akhir je, tapi keseluruhan proses pemikiran anda dari idea tu kosong sampailah ia jadi sesuatu. Jadi, bila diorang tanya pasal proses kreatif anda, jangan jawab entah idea datang je. Jelaskan langkah demi langkah. Ceritakan dari mana anda dapat inspirasi, lepas tu macam mana anda susun idea guna storyboard ke, moodboard ke, dan macam mana ia berkembang jadi skrip. Ini buktikan yang kreativiti anda tu ada sistem, bukan main nasib je. Okey, ini peluang kehemasan anda. Bila diorang tanya, ceritakan pasal projek yang anda paling bangga. Bersedia untuk bercakap dengan penuh semangat pasal satu projek dalam portfolio anda. Terangkan apa cabaran dia, apa peranan anda sebenarnya dan kenapa anda bangga sangat dengan hasil dia. Tunjukkan passion tu. Inilah masanya untuk anda betul-betul shine. Dalam industri kreatif, kita tak kerja sorang-sorang. Maklum balas dan kritikan tu benda biasa. Jadi soalan penting dia, macam mana anda handle kritikan?
Tunjukkan yang anda seorang yang terbuka, tak cepat melenting atau defensif dan anggap kritikan tu sebagai peluang untuk buat kerja jadi lagi bagus. Ini soft skill yang majikan cari, serius. Okey, bahagian soalan yang terakhir ni selalunya pasal situasi sebenar dekat tempat kerja. Penemu duga nak tahu macam mana anda akan bertindak bila berdepan dengan cabaran, bila ada kekangan dan bila ada tekanan. Jom kita tengok beberapa contoh. Soalan klasik ni. Okey, bayangkan anda diberi bajet yang sangat terhad. Apa pendekatan kreatif anda? Ingat, bajet ciput tak bermakna kreativiti pun ciput. Sebenarnya, inilah ujian sebenar untuk inovasi anda. Fikir sekejap. Macam mana anda nak hasilkan benda gempak dengan sumber yang terhad? Jadi, macam mana nak jawab? Anda boleh cakap fokus pada penceritaan yang kuat yang tak perlukan production besar-besaran atau gunakan aset sedia ada dengan cara yang kreatif. Mungkin juga fokus pada konsep yang mantap dan guna teknik editing yang bijak untuk cipta impact. Bila anda jawab macam ni, ia tunjuk anda bukan setakat kreatif, tapi anda seorang penyelesai masalah. Dunia digital kan laju, jadi deadline tu memang tak boleh lari. Diorang mungkin akan tanya macam mana anda uruskan masa dan susun kerja ikut keutamaan. Terangkan proses anda. Mungkin anda guna apa-apa tools atau ada cara tersendiri. Tunjukkan yang anda ni seorang yang teratur dan boleh diharap. Itu yang paling penting. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung. Lepas kita dah lalui macam-macam jenis soalan, jom kita rumuskan sikit apa sebenarnya kunci kejayaan anda, tak kiralah untuk mana-mana temuduga kreatif pun. Kalau anda rasa banyak sangat benda nak ingat, tak apa, ingat 3 benda ni je. Pertama, jujur pasal kemahiran dan pengalaman anda. Kedua, bersemangat. Tunjukkan yang anda betul-betul passionate pasal benda ni. Dan ketiga, buat kajian. Jangan datang kosong. Jujur, bersemangat, buat kajian. 3 ni je dah boleh bawa anda pergi jauh. Dan akhir sekali, satu soalan. Bukan dari saya, tapi untuk anda. Semua pengetahuan ni tak ada makna tanpa latihan. Anda dah ada semua strategi dan tips. Jadi soalannya sekarang, bila anda nak mula berlatih? Jadikan semua ni sebahagian dari diri anda. Saya doakan yang terbaik untuk anda, semoga berjaya.